Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل. Subhanahu wa ta'ala, dengan limpah kurnianya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesihatan yang baik. Allah Ta'ala masih memberikan kita ketenangan hati untuk hidup, untuk kita meneruskan istiqamah pada mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pada zaman dahulu, mereka banyak amalan, mereka banyak wirid. Selepas salat ada wirid mereka, kadang-kadang sebelum salat ada wirid mereka, iaitu mereka istiqamah pada membaca ma'surat. Apakah ma'surat? Iaitulah zikir-zikir yang ma'sur, yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan zikir ini, dengan asbab zikir ini, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang daripada sebarang penyakit yang disebabkan oleh persekitaran, contohnya Covid ke apa ke. Jadi orang yang berzikir, sebut zikir yang Rasulullah ajar, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini antara zikir yang paling kuat untuk menolak sebarang penyakit yang disebabkan oleh persekitaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pencipta sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pencipta sakit adalah pesakit Covid ataupun selainnya, tidak. Pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat orang pada zaman dahulu, mereka sangat sedikit orang yang sakit-sakit pelik-pelik. Sebab mereka banyak amalan. Sebab itu orang dahulu umur-umur mereka panjang-panjang belaka. Orang zaman sekarang macam-macam jenis penyakit yang pelik-pelik. Jadi ulama mereka menegaskan supaya kita sebut zikir ini selepas subuh dan selepas maghrib, paling kurang sekali. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan tempoh mujarab untuk bacaan zikir ini selepas subuh, selepas maghrib, dalam tempoh masa 3 jam. Masuk subuh sampai 3 jam. Tempoh 3 jam ni elok kita baca. Di situ ada rahsianya, ada sir, ada rahsianya. Lepas subuh baca benda tu, zikir itu. Lepas maghrib, bila kita baca lepas subuh, Allah pelihara kita sampai ke maghrib. Bila kita baca selepas maghrib, Allah pelihara kita sampai ke subuh esok. Ini antara zikir yang kuat. Dan ditambah lagi dengan 3 qul, bacaan tu. Itu yang paling kurang untuk kita menolak sebarang penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian rahmakumullah subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan teruskan pengajaran kitab kita, saya nak sebut sedikit tentang perkara penting yang berlaku, yang tersebar baru-baru ini di media sosial oleh sebahagian orang, yang mana tanpa dia sedar, dia telah mengkafirkan majoriti umat Islam. Apakah yang disebut? Dia kata orang yang bertawassul dengan Rasulullah, dengan para awliya, syirik, kafir. Menyeru nama selain Allah, kafir, syirik. A'udzubillah. Perkataan simple, tapi maknanya perkataan tersebut telah mengkafirkan sahabat Nabi SAW.
Dia telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Alhamdulillah. Dia menyembah. Adakah kita menyembah dia? Tidak. Kalau kita seru nama ibu kita, ibu, kekasih kita, sebut nama dia disebabkan kerinduan, itu seru namanya. Adakah itu berarti kita telah menyembah dia? Tidak. Jadi semata-mata menyeru itu bukanlah syirik, bukan menyembah. Apakah makna tawassul? Kalau kita lihat ahli Selangor, di Selangor ini setiap minggu semalam hari Jumaat, setiap minggu khutbah Jumaat, khatib baca khutbah, apa dia kata? Doa tawassul. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal uzma. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dengan berkat Nabi al-Amin, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah dengan tawassul kepada Nabi, dan dengan juga bertawassul dengan nama-namamu yang mulia. Jadi tawassul itu bukanlah syirik. Kena faham makna tawassul dahulu, baru cakap tentang perkara itu. Jangan cakap tanpa tahu apakah itu tawassul sebenarnya. Sedangkan Rasulullah sendiri ajar para sahabat untuk tawassul. Nabi suruh seorang sahabat Nabi untuk membaca doa tawassul. Orang itu orang buta. Orang buta mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni buta, susah bagi aku untuk pergi masjid, tak ada orang nak pimpin aku. Dia minta supaya Nabi doakan dia syifa, supaya dia sembuh. Apa Nabi kata? Nabi kata, kalau engkau sabar, bagi engkau pahala syurga. Tapi orang tu nak juga supaya Nabi doakan dia supaya sembuh. Lalu Rasulullah suruh dia berwuduk, solat sunat 2 rakaat, minta kepada Allah, dan Nabi ajar doa tawassul ini. Apakah doanya? Doanya, Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Lepas dia baca doa tersebut, dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakit dia dengan serta-merta. Maka kena hati-hati. Apakah tawassul? Definisi sebenar oleh para ulama, talabu husuli manfaatin aw indifa'i madaratin min Allah bi dzikri ismi nabiyyin aw waliyyin ikraman lil tawassal bih. Itu definisi tawassul, iaitu kita mohon kepada Allah untuk menolak sebarang bala, memuliakan mereka. Tengok video ni minggu lepas, seorang penceramah dia kata tak boleh tawassul, syirik, kafir. Auzubillah. Nampak betapa ramai orang jahil lihat dan mereka sokong pernyataan apa yang disebut. Ini sangat bahaya. Nampak? Bila orang tak mengaji ilmu akidah, jahil ilmu sifat 20 dan selainnya, maka dia akan cakap apa sahaja yang disuka ikut hawa nafsunya tanpa ada timbangan syarak. Itu sangat bahaya. Wala'iyyazubillahi ta'ala. Berlaku ketika mana saya di negeri Syam, ada 2 orang tersekat dekat lift. Tersekat dekat lift. Seorang ini daripada fahaman Wahabi. Kadang-kadang siapakah mereka? Iaitulah mereka yang membid'ah, sesatkan orang Islam jika orang Islam pergi ziarah kubur, bertawassul, buat maulid, baca Yasin malam Jumaat, talqin, apa lagi? Semua itulah benda-benda yang mana semuanya ada dalil, bukanlah perkara bid'ah. Bila mereka berdua tersekat dalam lift, seorang itu orang awam, seorang lagi berfahaman mereka, fahaman Wahabiyah. Lalu orang awam ni yang tersekat dengan Wahabi dalam lift, dia katalah, tolong pegawai keselamatan, tolong. Apakah yang Wahabi kata? Senyap, jangan sebut. Kau seru nama selain Allah, syirik. Auzubillah. Sampai macam tu sekali kedahsyatan mereka mengkafirkan orang yang seru nama selain Allah. Ingat, bila kita seru nama selain Allah, bukan kita menyembah. Tidak. Kalau kita mentaati selain Allah, boleh ke tidak? Kita mentaati selain Allah, kita mentaati mak ayah, kita mentaati guru, bukan berarti kita menyembah dia, tidak. Kita minta bantuan dengan selain Allah, bukan berarti kita menyembah selain Allah, tidak.
Bila kita minta bantuan dengan Allah, beza makna kalau kita minta bantuan dengan makhluk. Kita minta bantuan dengan Allah, berarti kita minta Allah ciptakan manfaat. Bila kita minta bantuan dengan makhluk, bukan berarti kita kan makhluk itu menciptakan, tidak. Apa? Ini sangat bahaya. Jadi perkara ini hendaklah diambil berat supaya kita berhati-hati, supaya bila sampai kepada kita, sampai kepada anak kita, mereka dah ada antivirus. Kita ajar mereka bahawasanya ia bukanlah perkara syirik. Syirik adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung pada muka surat yang ke-9 tentang makna syahadah yang kedua. Saya ulang kembali, kitab ini bukan kitab sunat kita belajar, tidak. Kitab ini kitab wajib daripada ilmu fardu ain, yang mana barang siapa jahil maka tergolong di kalangan orang-orang berdosa besar dan dikhawatiri mati pada su'ul khatimah. Sebab ilmu inilah yang Rasulullah kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah faridah, kefarduan. Ilmu yang bukan semua ilmu, tidak. Ilmu yang dinamakan ilmu daruri, ilmu hal. Berkata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa ma'ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa taqilu wa ta'rifu anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalq. Ini daripada makna syahadah kedua. Kita dah settle makna syahadah yang pertama. Makna syahadah pertama, padanya terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita yakini, kita imani dengan keimanan yang sebenar. Kita masuk kepada syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu aku bersaksi bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf Al-Qurashi, Abdullah wa rasuluhu. Kita semua orang Islam i'tiqad, aku bersaksi, berarti perkataan bersaksi ini, aku bersaksi ada 3 makna. Perkataan asyhadu, dalam perkataan ini ada 3 makna terkandung padanya. Asyhadu itu berarti a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Aku bersaksi maknanya aku mengetahui dengan hati, i'tiqad dengan hati, iktiraf dengan lidah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. 3 benda ini mesti kena ada untuk sah Islam seseorang. Ada 3 ini, bahawasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tak ada salah satu, maka bukan dikira Islam. Apakah contohnya? Contoh, dia tahu Muhammad sebagai seorang Nabi, dia kena diiktikad pada hatinya Muhammad sebagai seorang Nabi, tapi tak ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, maka bukan dikira sebagai Islam. Siapakah contohnya? Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi bukan mereka tak kenal Muhammad tu sebagai seorang Nabi, mereka sangat kenal. Seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Allah kata dekat Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata mafhumnya, mereka orang-orang Yahudi, mereka kenal Muhammad itu seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka kenal sahaja, i'tikad sahaja, tapi mereka tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka bukan dikira sebagai Islam. Contoh lain, siapakah contohnya? Pakcik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu iaitu Abu Talib, bapa ayah kepada Ali, iaitu Ali bin Abi Talib. Abu Talib ini, pakcik Nabi ini adalah seorang yang mana antara orang yang paling kuat defend Nabi kita Muhammad, pertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu anak buahnya itu, iaitu Muhammad, sebagai seorang Nabi, dia tahu. Tapi dia tak nak mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika mana dia sedang nazak, ketika Abu Talib sedang nazak, ketika itu diziarahi oleh adik-beradiknya. Siapakah adik-beradiknya? Hamzah. Tapi Hamzah ketika itu, selepas itu dimasuk Islam. Dan selainnya Abu Jahal. Yang kafir ini Abu Jahal. Bila Abu Talib diziarahi oleh adik-beradiknya,
antaranya Abu Jahal. Lalu selepas itu datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita jumpa Abu Talib depan dia. Nabi kita kata kepada Abu Talib, "Ya ammu qul la ilaha illallah ashhadu laka indallah." Wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi ke atas kamu pada hari kiamat. Apakah jawapan Abu Talib? Aku tak nak ubah agama aku daripada menyembah berhala. Auzubillah. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar perkara itu, Nabi kita sangat sedih. Pulang ke rumah, lepas tu datanglah berita kematian pakcik tadi Abu Talib yang disampaikan oleh sepupunya iaitulah Ali. Ali jumpa Rasulullah. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka syekhal kafir qad mat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pakcikmu syekh orang kafir telah mati. Pada riwayat lain diriwayatkan Ali kata, "Inna ammaka syekhul dhal qad mat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pakcikmu syekh orang sesat telah mati. Apa Nabi kata? Nabi kata, "Izhab fawarih." Pergi engkau timbus dia. Kalau Abu Talib mati Islam, nescaya Rasulullah suruh dia mandikan jenazah, kafankan jenazah, dan salat ke atasnya. Tapi Nabi kita kata apa? Izhab fawarih. Pergi kau tanam terus. Dan kena ingat, Abu Talib dia bukan Islam, tapi dia pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan dalam api neraka dan dia ada azab yang khas bagi dia. Apa dia? Api neraka sampai ke kaki, ke buku lali dan otak mengelegak. Itu azab khas bagi dia. Tak boleh kita kata dalam neraka nanti Abu Talib diringankan azab, tak boleh. Tengok, perkataan ni kena hati-hati supaya perkataan kita tidak bercanggah dengan Quran. Ulama beritahu jangan sebut Abu Talib diringankan azab, tak boleh. Padahal apa yang kita sebut, Abu Talib dia ada azab yang khas bagi dia dalam neraka nanti, bukan dalam neraka diringankan azab. Sebab apa? Sebab kalau orang berkata Abu Talib dalam neraka diringankan azab, maka akan bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "La yukhaffafu anhum min azabiha." Tidak akan diringankan langsung azab ahli neraka. Sebab tu perkataan kita nak sebut kena hati-hati. Jangan perkataan kita bercanggah dengan Quran. Nampak? Itu Abu Talib. Itu yang tak ada ketiga. Tak ada mengucap 2 kalimah syahadah. Contoh lain, dia yang ketiga ada, tapi yang kedua tak ada. Dia mengucap, tapi dia tak i'tikad Muhammad tu sebagai seorang nabi. Dia tak percaya Muhammad sebagai seorang nabi. Dia juga bukan Islam. Walaupun hanya mengucap, tapi tak yakin Muhammad sebagai seorang nabi, dia juga bukan Islam. Siapakah contohnya? Contohnya orang munafik. Apakah orang munafik? Orang munafik ini definisinya adalah orang yang berpura-pura Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafik, berpura-pura Islam. Dia bukan Islam, tapi dia berpura-pura Islam sahaja. Jadi bila dia berjumpa dengan orang Islam, dia mengucap, dia solat konon-kononnya. Tapi bila dia berada dengan golongan dia menyembah berhala. Ingat, perkataan munafik ada 2 makna. Pertama, munafik pada i'tikad, iaitu dia i'tikad bukan Islam, berpura-pura Islam. Yang kedua, i'tikad pada amalan, iaitu amalan dia umpama orang munafik. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab penting. Penting kita faham 2 makna ni. Kenapa? Sebab orang-orang kita kadang-kadang bila dia dengar kawan dia tipu, bila dia dengar kawan dia ingkar, mungkir janji, apa dia kata? "Oi, kau munafik kau. Kau cakap menipu. Engkau janji kau mungkiri, kau munafik kau." Hati-hati. Perkataan tu kan Nabi kata 3 tanda orang munafik kan. Antaranya bila bercakap menipu, bila berjanji dia mungkiri. Maksud Nabi bukan orang yang mungkir janji terus menjadi munafik, itu kafir. Tak. Munafik pada makna asalnya bukan Islam.
Munafik maknanya apa? Berpura-pura Islam. Ha? Dan orang munafik ni lagi teruk daripada orang kafir biasa. Sebab apa? Sebab orang kafir biasa, kita nampak dia menyembah berhala, kita kenal dia sebagai seorang yang bukan Islam. Ada pun orang munafik, kita tak boleh kenal dengan jelas sebab dia menyembunyikan kekufuran pada hatinya. Allah kata dekat Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang munafik itu di tahap yang paling bawah, paling lantai dalam api neraka. Nampak? Jadi apakah maksud Nabi? 3 tanda orang munafik. Bukan berarti bila kawan kita, jiran kita menipu, mungkin janji terus munafik. Tak. Maksud Nabi, 3 tanda ni adalah siapa yang cakap menipu, siapa yang mungkir janji, perbuatan ini umpama munafik. Itu munafik dengan makna kedua, iaitu amalan dia umpama munafik. Itu makna Nabi. Bukan siapa munafik, siapa yang tipu terus munafik dengan makna munafik pada i'tiqad. Tak. Maknanya apa? Amalannya umpama orang munafik. Bukan munafik betul, tak? Umpama sahaja, iaitu berdosa. Itu maknanya. Jadi itu antara contoh apakah makna asyhadu, aku bersaksi bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalq. Setiap orang Islam wajib i'tiqad begini, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utuskan kepada semua makhluk. Adapun nabi sebelum Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelum lagi, mereka bukan diutuskan seperti Muhammad. Nabi Muhammad diutuskan kepada semua makhluk, termasuk jin dan juga manusia. Adapun Nabi sebelum-sebelum Muhammad, mereka diutuskan kepada kaum mereka sendiri. Bukan kepada semua manusia, bukan kepada semua jin. Bila kita faham ulama, bila kita dengar ulama kata Nabi Musa diutuskan kepada kaum dia sendiri, bukan berarti Nabi Musa tidak berdakwah kepada kaum selainnya, tak. Dia dakwah juga kepada kaum selain kaumnya. Tapi Nabi, tugas utamanya adalah menyeru kaumnya kepada Islam. Apakah contoh Nabi yang sebelum Muhammad? Dia sebarkan juga kepada selain kaumnya. Ketika kisah Nabi Yusuf di penjara, dalam penjara tersebut ada orang daripada bukan kaum dia. Nabi Yusuf menyebarkan Islam walaupun bukan daripada kaumnya. Kita kena ingat, Nabi kesemuanya bawa agama Islam. Jangan ada yang mengatakan ada Nabi bawa agama Kristian, ada Nabi bawa agama Yahudi. Saya sebut benda ni bukan tak ada orang khabar, bukan tak ada orang sebut. Ada sebahagian orang dia mengatakan, dia katakan bahawasanya orang itu mengatakan Nabi Isa bawa agama Kristian, na'udzubillah. Ada yang mengatakan Nabi Musa bawa agama Yahudi, na'udzubillah. Ini mengkafirkan Nabi. Semua Nabi bawa agama Islam, tak ada seorang Nabi bawa agama selain Islam. Allah kata innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redai adalah agama Islam. Jadi Allah utuskan para anbiya untuk sebarkan Islam. Nabi Ibrahim seru kepada kaumnya, wahai kaumku, serulah la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa seru kepada kaumnya, wahai kaumku, serulah la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Nabi Isa tak bawa agama, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut benda ni sebab pernah berlaku dalam radio Malaysia. Ada sebahagian orang apa dia kata? Dia kata Nabi Muhammad, ini sebagai orang ni bukan orang awam, tak. Ini sebagai orang ni maknanya sebagai orang yang orang panggil dia ustaz. Apa dia khabar? Dia khabar Nabi Muhammad bawa agama baru, menghapuskan agama-agama sebelumnya. Auzubillah. Bila dia kata begitu, maknanya apa? Dia kata begitu maknanya dia faham agama sebelum Muhammad semua kafir, bukan agama Islam. Auzubillah, sangat bahaya.
Itu boleh bercanggah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak bawa agama baru. Nabi Muhammad menyuruh seperti mana yang disuruh oleh para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa atba'u dzalika i'tiqadu annahu wujida di Makkah wa bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ila al-Madinah. Meyakini juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah dan dilantik menjadi nabi di sana. Kemudian baginda berhijrah ke kota Madinah dan dimakamkan di sana. Ini kita kena tahu bahawasanya Nabi kita Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan dilantik menjadi nabi di sana dan berhijrah ke kota Madinah. Kenapakah Nabi hijrah? Bukan disebabkan Nabi lari, bukan disebabkan Nabi takut dengan ancaman kafir Quraisy, tidak. Hati-hati bila tiba ma'al hijrah, kan biasa orang bila tiba ma'al hijrah awal Muharram, sebahagian orang ada yang faham Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah disebabkan Nabi takut lari daripada ancaman kafir Quraisy. Auzubillah. Bila dia kata begitu, maknanya apa? Orang faham Nabi takut, penakut. Tak, Nabi berhijrah bukan disebabkan lari ataupun penakut, tidak. Tak ada seorang pun Nabi yang penakut. Mereka semua berani-berani belaka. Apakah buktinya? Ketika perang Uhud, apabila orang kafir menyerang orang Islam mereka menyorok belakang Nabi SAW. Nabi depan sekali menghadap orang kafir. Adakah kita nak ulama kata Nabi penakut? Tak ada seorang Nabi yang takut. Jadi Nabi berhijrah ke kota Madinah disebabkan perintah Allah. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah dan dimakamkan di sana. Kubur Nabi kita Muhammad sahaja yang warid, yang yakin, confirm Nabi Muhammad di situ. Disebabkan hadis. Kan biasa kita tengok jejak Rasul kan. Jejak Rasul kita tengok setiap hari Ramadan, waktu petang. Apa disiarkan? Disiarkan tentang kubur Nabi Nuh, kubur Nabi Ibrahim, kubur Nabi Syuaib dan selainnya. Ulama kata kubur yang yakin pasti tempatnya menurut hadis adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur-kubur Nabi yang lain, Nabi Nuh dan selainnya, diketahui hanya dengan sangkaan, zon sahaja, bukan dengan hadis ataupun bukan dengan yakin. Contoh, Nabi Nuh, di manakah kuburnya? Bila saya tengok sejarah, kan kubur Nabi Nuh hampir di Palestin, dekat-dekat sepadan Lebanon dengan Palestin. Jadi ada dua kaul, ini ke ini. Nampak? Sebab itu mereka tak ada dalil yang kuat, mereka hanya ada sangkaan yang kuat sahaja. Bukan pasti, tapi mereka hanya ada sangkaan yang kuat bahawasanya kubur Nabi Nuh adalah di Syria ataupun di Lebanon, ataupun sebagai ulama kata kubur Nabi Nuh di Jordan. Nampak? Sama juga nabi-nabi selainnya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja kuburnya yang pasti di kota Madinah. Yang biasa kita nampak tu kan. Ingat para anbiya mereka dekat kubur mereka tidak mati. Para anbiya mereka dekat kubur mereka hidup, mereka solat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Mafhumnya Nabi kata para anbiya mereka di dalam kubur mereka ahya, mereka hidup dan mereka solat dekat kubur. Allahu akbar. Nampak? Dan bila kita pergi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita kirim salam sahaja dengan kawan kita yang pergi sana, Nabi pasti akan menjawab salam kita. Sebab tu kalau kita jumpa dengan kawan kita nak pergi Mekah Madinah, jangan lupa cakap pada dia, kirimkan salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Bayangkan kalau salam kita dijawab oleh makhluk Allah yang paling terbaik, itu satu kemuliaan bagi kita. Jadi lepas ni kalau jumpa orang pergi Mekah, pesan dekat dia, kirimkan salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minta kepada Rasulullah supaya dia mendoakan aku.
Orang dahulu setiap kali mereka ada hajat, mereka akan pergi kubur Nabi. Kan? Bukan sembah kubur, tidak. Mereka pergi kubur Nabi untuk bertawassul. Seperti Bilal ibnu Harith al-Muzani. Dia pergi kubur Rasulullah, dia minta Rasulullah doakan dia. Doakan untuk orang yang hidup pada zaman itu. Apa dia kata? Dia pergi kubur Rasulullah, dia peluk kubur Rasulullah. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, kerana umatmu telah binasa. Binasa apa? Sebab kemarau, tak ada hujan. Nampak? Dan seterusnya, famin zalika azabul qabr wa na'imuhu. Ini antara yang Rasulullah khabarkan yang wajib untuk kita imani. Apa yang Rasulullah khabarkan? Perkara-perkara asas wajib untuk kita ketahui. Antaranya apa? Azabul qabr, iaitu setiap orang Islam wajib yakini ada azab kubur. Siapa yang mengatakan azab kubur tak ada, maka mendustakan ayat Quran. Soalan saya, ada ke tidak zaman sekarang yang menafikan azab kubur? Ada. Ada. Kawan saya dah jumpa dah. Di Shah Alam ada seorang tu, dia berdebat. Dia kata, mana ada dalil kuat mengatakan ada azab kubur? Auzubillah. Ini mendustakan Quran. Allah kata dekat Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Mafhumnya, api neraka akan diperlihatkan oleh kepada orang kubur yang kafir sehari 2 kali. Orang kafir dekat kubur, mereka, malaikat akan perlihatkan mereka api neraka dekat kubur sehari 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Allah kata, wa yawma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat ada azab seterusnya, iaitulah akan dikhabarkan kepada pengikut Firaun, adkhilu ala fir'aun ashaddal azab, masukkanlah pengikut Firaun dalam azab yang pedih. Jadi kita kena faham bahawasanya azab kubur ini ada. Dan okey, siapakah mereka golongan yang tak percaya ada azab kubur? Tak percaya ada azab kubur. Kalau kita jumpa orang begini, kata pada dia, kalau kau tak percaya, kau mati dulu. Kau rasa nanti. Nampak? Itulah golongan Hizbut Tahrir. Hati-hati. Golongan ini, mereka mengambil fahaman daripada Mu'tazilah. Di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, telah keluarkan beberapa tahun yang lepas, mereka mengeluarkan fatwa rasmi tentang pengharaman golongan ini. Golongan Hizbut Tahrir. Kenapa? Sebab mereka menafikan, antara mereka menafikan azab kubur. Mereka i'tiqad dengan i'tiqad Mu'tazilah, mereka i'tiqad dengan i'tiqad Qadariyah. Mereka antara i'tiqad yang sesat, mereka mengatakan ada pencipta selain Allah. Dia kata manusia menciptakan perbuatan. Auzubillah. Manusia tidak menciptakan apa-apa. Perbuatan kita ini ciptaan Allah Ta'ala. Jangan ada orang Islam yang mengatakan manusia menciptakan perbuatan. Itu menisbatkan ada pencipta selain Allah. Bila kita bergerak, kita berjalan, itu semua ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Kalau kita menciptakan pergerakan, nescaya kita semua tahu berapa kali kita kelipkan mata sejak pagi sampai sekarang. Ada yang tahu? Tak tahu. Berapa langkah kita gunakan daripada rumah ke surau? Berapa langkah? Allahu a'lam. Maka kita bukan pencipta. Allah kata dekat Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata, Allah pencipta kalian dan Allah pencipta ta'malun. Allah pencipta perbuatan kalian. Nampak? Manusia tidak menciptakan apa-apa. Contoh paling mudahlah. Kalau manusia menciptakan perbuatan sendiri, nescaya sejak kecil dia tidak akan pilih perbuatan yang sukar-sukar. Maknanya apa? Bukankah kita sejak kita dilahirkan, kita menghadapi banyak perbuatan yang sukar. Daripada potong tali pusat kita menangis.
Nak susu, sukar. Nampak? Nak cari sekolah, nak cari kerja, nak cari makan, kan itu perbuatan sukar. Kita menempuh banyak perbuatan sukar, susah. Jadi kalau manusia menciptakan perbuatan sendiri, nescaya dia tak akan cipta perbuatan yang sukar-sukar ni. Dia akan cipta perbuatan yang mudah-mudah sahaja. Contoh paling mudah lah, contoh paling mudah. Kalau kita duduk kat surau ni kan, duduk setengah jam kadang-kadang, kaki kita kebas. Duduk lama, kaki kebas. Bila nak azan isyak, nak bangun untuk solat isyak, kita kadang-kadang nak berjalan terhuyung-hayang. Tak boleh jalan dengan betul. Kenapa? Kata pada dia, kalaulah kita ni menciptakan perbuatan, kenapa kamu jalan terhuyung-hayang? Kaki ada. Nampak? Itu berarti kita bukan menciptakan perbuatan kita. Allah pencipta segalanya. Dah habis kan? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah akan datang kita akan dengar bab yang penting tentang azab kubur. Apakah jenis-jenis azab kubur yang Rasulullah khabarkan? Apakah jenis azab bagi orang kafir? Siapakah yang tak akan kena azab? Dan apakah contoh-contoh nikmat kubur? Contoh-contoh nikmat kubur yang akan didapati oleh orang-orang soleh. Contohnya banyak. Jadi insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Akan datang insyaAllah. Contohnya azab kubur, tentang soalan dua malaikat mungkar nakir, tentang titian sirat, tentang azab siksa, tentang mizan, tentang titian sirat, tentang syafaah, tentang kolam Nabi Muhammad SAW dan selainnya insyaAllah. Ini perkara penting yang kita semua wajib ketahui, tak boleh kita abaikan, kerana ia berkaitan dengan makna dua kalimah syahadah. Barakallahu fikum, qawakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma najjina min azabil qabr, Allahumma najjina min azab yaumil qiyamah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.